Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita sambung lagi tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-23 hingga 27 pada hari ini insya-Allah. Kemarin kita telah sebut bagaimana sikap musyrikin Mekah terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini macam mana jawapan mereka di hari akhirat? Walaupun duduk depan Allah Taala, mereka masih lagi cuba untuk menipu Allah Taala. Kita tengok ayat 23 daripada surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa lam takun fitnatukum illa an qalu wallah. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Baik. Summa lam takun fitnatukum. Kemudian tiada jawapan dan alasan yang mereka ada. Kalimah summa ni itu merujuk kepada ayat sebelum ni. Jawapan mereka selepas mereka ditanya, kemarin kita sebut, mana yang kamu syirikkan dulu di atas muka dunia tu duduk mana? Buat marilah. Dan perkataan fitnatuhum ni asal daripada perkataan fatana, yang biasa kita faham fitan ataupun dugaan. Fitnah ni makna dugaan ataupun ujian. Ini juga boleh membawa maksud alasan seperti mana digunakan ayat ini. Maknanya summa lam takun fitnatuhum, tiadalah jawapan alasan daripada mereka itu. Nak jawab macam mana? Benda hak dia sembah tu karuk, dan benda hak dia puja tu benda yang bukan satu benda yang boleh menolong dia sebagaimana Allah tolong dia, boleh syafaatkan dia sebagaimana Allah syafaatkan dia. Illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, mereka tidak ada hujah, cuma mereka boleh cakap sahaja. Orang panggil dakwaan kosong daripada mereka. Wallahi rabbina, dia kata, demi Allah Tuhan kami. Tidak ada jawapan, melainkan dia akan mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Di mana ni? Di negeri akhirat. Dia terpaksa, bila nampak azab depan mata dia, baru dia nak berbohong dengan Allah Ta'ala. Tak cukup dengan dia berbohong atas muka dunia. Musyrikin ini, orang yang buat syirik dengan Allah Ta'ala, tak cukup dengan dia berbohong di atas muka dunia. Dia menipu di atas muka dunia, sekarang ni dia nak menipu Allah di hari akhirat. Ma kunna musyrikin, dan tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ini dia jawapan yang boleh mereka bagi. Mereka mengaku bahawa mereka tidak buat syirik. Allahu Akbar. Pada masa tu mereka berdusta depan Allah Ta'ala. Sebab tu mereka mengaku bahawa mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di sini,
Kita tahu bahawa akhirat nanti ada manusia cuba untuk menipu Allah melepaskan diri. Tapi penipuan mereka tidak berjaya. Mungkin di atas muka dunia ni dia boleh tipu manusia. Sebagaimana menipunya berimannya orang-orang munafik. Sedangkan mereka tidak beriman. Tapi dia tak boleh tipu Allah di hari akhirat. Dan mereka akan beri macam-macam dalil untuk menghalalkan perbuatan syirik mereka itu dan tawassul yang salah yang mereka lakukan. Tapi soalannya, boleh ke mereka nak tipu Allah di hari akhirat? Tentu tidak sama sekali. Kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW, bagaimana Ibnu Abbas, orang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu dia bertanya banyak hal tentang Al-Quran. Banyak perkara dia bertentangan dengan Al-Quran. Dia bertanya banyak hal yang bertentangan dengan Al-Quran menurut pendapat aku. Ibnu Abbas kata, cuba sebutlah apa yang meragukan kamu tentang Al-Quran ini. Lelaki kata, tidak. Aku tak ragu, cuma aku bingung. Bingung dalam memahami dia. Ibnu Abbas pun tanyalah, apakah yang boleh membingung kamu daripada Quran ni? Membingung kamu daripada Quran ni, apa dia? Lelaki itu berkata bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, kemudian tiada fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami dan tiadalah kami mempersekutukan Allah. Surah Al-An'am ayat 23 ni. Dan ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak dapat sembunyi daripada Allah suatu kejadian pun. An-Nisa ayat 42. Ternyata dari pengertian tersebut mereka dapat membunyikan sesuatu daripada Allah, kata dia. Ternyata dari pengertian tersebut dia faham macam dia nak sembunyi, ada benda dapat sembunyi daripada Allah. Ibnu Abbas pun jawab. Ibnu Abbas ni orang yang paling hebat lah dalam tafsir ni. Dia jawab, demi Allah, dia kata, demi Allah Tuhan kami tiada dapat mempersekutukannya. Al-An'am ayat 23. Dan sesungguhnya tak kala mereka menyaksikan hari kiamat bahawa Allah tidak memberikan ampun kecuali pemeluk agama Islam. Dan Allah mengampuni semua dosa betapa besar pun kecuali dosa syirik sahaja. Mereka bermaksud mengingkari hal tersebut. Untuk itu mereka mengatakan demi Allah Tuhan kami telah kami mempersekutukannya. Al-An'am ayat 23 ni. Mereka mengharap agar Allah SWT memberikan ampunan bagi mereka, tetapi Allah mengunci pintu hati mereka dan bicara kedua tangan dan kaki mereka dengan hal yang sebenar yang mereka lakukan. Dan hari itu orang-orang kafir akan mendurhakai Rasul, yang durhaka pada Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah untuk menyembunyikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga mereka sanggup nak jadi tanah pun tidak apa. Baik. Kenapa mereka sebut bahawa mereka tidak syirik? Kita sebut benda-benda lain, kerana syirik ini satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Taala. Di hari akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin Allah Taala boleh ampun dosa-dosa yang lain. Memang Allah Taala boleh ampun lah. Besar mana dosa, tapi syirik Allah Taala tak boleh ampun dosa syirik. Oleh kerana syirik ni benda yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia kata dia tidak syirik, sedangkan dia syirik. Nampak tak? Helah dia. Helah dia tidak mahu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Taala, nak lari pada neraka Allah. Padahal Alhamdulillah. Padahal mereka semua itu adalah terdiri daripada orang-orang yang syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Ayat yang ke-24. Tengok ayat 24 apa kata Allah. Unzur kaifa kazzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Baik, unzur, Allah Ta'ala kata, lihatlah. Allah suruh kita tengok. Lihat. Seolah-olah Quran ni nak bawa kita macam musyrikin Mekah tu bercakap depan kita, macam akhirat tu ada depan kita. Inilah Quran. Quran ni nak bawa seseorang kalau bercakap macam duduk di negeri akhirat betul dah ni kita ni. Unzur, mu tengoklah. Padahal kalau nak terjadi benda ni terjadi pada hari kiamat perkataan ni. Tapi kenapa begitu?
Salah satu daripada lenggok Al-Quran, walaupun ia belum berlaku, tapi seolah-olah dia benda yang pasti berlaku dan sedang berlaku di hadapan mata. Itu cara bahasa Quran. Apa yang Allah Ta'ala suruh tengok ni? Kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri. Mereka berdusta ni pada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka boleh dusta diri mereka sendiri? Kerana setiap kali mereka nak menipu, mereka menyusahkan diri mereka. Mereka yang membawa mudarat pada diri mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui dia nak tipu siapa di hari akhirat. Dia rasakan bahawa dia boleh menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi jauh sama sekali. Allah Maha mengetahui. La hawla wa la quwata illa billah. Wa dhalla anhum, dan hilanglah daripada mereka. Tidak ada dapat menolong mereka kerana apa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Orang nak tolong tak boleh, sembahan mereka tidak dapat menolong mereka. Apa yang mereka puja selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedikit pun tidak akan memberi kesan kepada mereka, memberi manfaat pada mereka. Makanu yaftarun, apa sembahan-sembahan yang dulu kamu ada-adakan, itu kamu reka. Sembahan yang kamu sembah atas muka dunia dulu, agama yang kamu anut itu rekaan. Rekaan. Lalu benda yang berbentuk rekaan, yang kita sebut sebagai bid'ah, jadi sandar untuk buat ibadah, maka benda itu tidak akan diterima di hadapan Allah. Untuk menjadi hujah bahawa kita hamba Allah Ta'ala. Maka daripada dalil itu betapa ruginya seseorang yang melakukan perkara yang berbentuk perkara bid'ah ni, kerana amalan mereka tidak dikira oleh Allah. Tidak menjadikan diri dia tu jadi pahala, nak jadi hujah masuk syurga, tak boleh. Sebab dia buat amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Boleh nampak tu? Baik. Sebagai contohlah, tak pernah Nabi suruh kita sedekah Fatihah ke dia. Ada Nabi suruh sedekah Fatihah ke dia? Tak pernah. Tak pernah sikit pun. Dan tak pernah juga Allah Ta'ala suruh Nabi beri salam pada malaikat ke, yang mana kita beri salam pada malaikat ni jaga air, malaikat ni jaga bukit, jaga langit. Tak pernah. Tapi kenapa kita buat begitu? Kita sedekah Fatihah pada Nabi ni adalah benda yang tidak diajar oleh Nabi. Berselawat pada Nabi diajar oleh Nabi SAW. Tapi benda ni tidak diajar oleh Nabi, sedekah Fatihah. Tapi kenapa kau buat? Adakah dapat manfaat apa yang tak dapat apa? Sebab Allah Ta'ala tak ajar. Dan Nabi sendiri tak ajar. Nabi sendiri tak suruh. Bagaimana hujah dia nak pakai dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat? Sudah tentu amalan itu amalan yang sia-sia. Dah banyak di antara orang-orang yang duk mengajar, contohlah dia kata, bila kita baca zikir, wirid pada batu, ambil batu-batu anak sungai, kita simpan, lepas tu kita baca, wasiat pada murid, pada anak ni, supaya batu yang aku baca dah ni, dengan zikir ni, ditanam di sebelah kubur aku jika aku mati. Sebab apa? Batu-batu ni berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu tu memang semula jadi dah berzikir. Semua benda atas muka bumi ni. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Tasbih pada Allah. Langit, bumi semua tasbih. Semua bertasbih pada Allah. Kita kena faham benda ni. Kita kena faham. Ada ajaran Nabi ke tak? Tak ada ajaran Nabi. Lepas tu dia qiyas pula. Qiyas dengan apa? Qiyas Nabi letak tu. Letak apa? Pacak pelepah tamar atas kubur. Nabi pacak pelepah tamar di atas kubur. Dan Nabi kata selagi mana tamar ni masih dia hijau, dia bertasbih. Bertasbih pada orang ni. Kenapa kita tak buat sebagaimana tu? Ambil pelepah nyo ke, pokok-pokok yang hidup ke letak atas tu. Kenapa perlu kita simpan nak batu tu, kita wasiat pada orang lain kalau kita mati tanam dalam kubur? Itu benda yang melibatkan kepercayaan semua tu. Bagaimana ada juga kisah seorang ustaz yang buat tahlil pada seorang, dia tu baru masuk Islam, mak ayah dia tu kafir lagi. Mak ayah dia tu mati. Lalu ustaz tu tolong buat tahlil untuk mak ayah dia. Hak kafir tu.
dengan mengirimkan pahala pada mak ayah dia supaya mak ayah dia nanti dapat diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mak ayah dia tu syirik dengan Allah Taala. Macam mana Tuhan nak ampun sebab syirik? Ini kecelaruan masyarakat kita beragama. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menegur. Ayat Zajrun, Allah Ta'ala menegur. Menegur mereka walaupun telah duduk depan Nabi tapi masih lagi tidak faham. Baik. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Baik. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Dan di antara orang ada yang mendengar bacaanmu. Maknanya, di antara musyrikin Mekah dan Muhammad, ada yang datang dengar baca Quran. Allah Ta'ala guna perkataan yastami'u, makna dengar dengan betul-betul. Kalau sami'a tu dengar saja je. Dengar saja je. Yastami'u, istima', dengar betul-betul. Kerana sifat dia tu suka dengar Quran, tapi tak mau ikut Quran. Tambah-tambah lagi Nabi pula baca Quran, lagi sedap. Paling betul baca Al-Quran, Nabi pula baca. Lagi best kita kata dengar Nabi baca Quran. Ayat ni juga boleh mengatakan kepada kita, iaitu menguatkan pengetahuan kita lagi bahawa keindahan Quran walaupun disampai pada orang kafir, tapi dia indah. Dia indah. Dia menenangkan, nak banding dengan benda lain. Kalau orang kafir dengar. Apatah lagi orang belajar tafsir Quran, orang mengkaji Al-Quran, orang tadabbur Al-Quran, lagilah mendapat ketenangan. Dan bagaimana kisah puak-puak musyrikin Mekah ni datang mendengar Nabi baca Quran, tapi dengar malam-malam, pagi-pagi lawan Nabi, dengar malam-malam, pagi-pagi, siang hari lawan Nabi. Sebab sifat mereka itu mendengar saja. Mereka dengar senyap-senyap Nabi, tapi mereka lawan Nabi. Allahu Akbar. Mereka dalam ayat ni antaranya adalah orang yang kita boleh sebut juga orang yang berada tinggi dalam kedudukan agama atau dipandang tahu agama. Puak-puak tok guru, puak-puak alim ulama lah. Jadi mereka datang kononnya nak cek betul ke tak Nabi ni. Begitu ada juga begitu. Ahli kitab nak uji Nabi ni betul, bukan nak beriman, tapi nak dengar, mana nak cari mana salah Muhammad ni, nak jadi point. Ada juga begitu. Mereka nak kebenaran, mereka tak mahu kebenaran. Tapi tak semua begitu. Tak semua begitu, sebab tu Allah Ta'ala guna ayat ini, wa minhum, sebahagian mereka saja. Sebab kafir itu sendiri banyak jenis. Ada sembah berhala, ada sembah benda lain, ada anutan benda lain, macam-macam. Ada di antara mereka yang suka dengar Quran, tapi dia tidak mengambil perhatian daripada Al-Quran itu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, padahal kami letakkan tutupan atas hati mereka itu. Baik. Kenapa selepas mereka dengar Quran, mereka masih lagi tidak mahu beriman? Dengar hujah mereka tak mahu beriman lagi. Sebab apa? Sekarang daripada awal lagi mereka dengar Quran untuk dengar semata-mata, bukan untuk ambil pengajaran. Na'udzubillah. Dan kalimah akinnatan dalam ayat ni, akinnatan adalah halangan, penutup yang tidak dapat dipecahkan. Kalau kita kata sini itu orang yang belajar dan tak faham sampai bila-bila. Kerana niat dia belajar tu bukan niat cari kebenaran. Sebab tu kita kena betul niat ni. Kita kena betul niat kita mengaji, kita kena betulkan niat kita. Kalau tidak, rosak kita. Rosak. Kita takut jadi macam ni lah. Akinnatan. Mereka itu ditutup kerana mereka tidak mahu beriman pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak mahu percaya pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak percaya, tapi mereka nak dengar.
Sekadar nak dengar sedap saja. Ni bahaya ni, orang yang suka dengar sedap saja Quran, tapi tidak mahu tadabbur Al-Quran, tidak mahu belajar tafsir Al-Quran, tidak mahu ambil penghayatan Al-Quran. An yafqahu, sehingga mereka tidak memahami. Mereka sudah dengar tapi tak faham. Kenapa jadi begitu? Kerana mereka datang untuk cari kesalahan, bukan untuk belajar. Mereka nak dengar mana hak salah. Mereka tak dapat ilmu. Wa fi azanihim waqra, dan kami letakkan sumbatan di telinga. Kalimah waqran, kata dasar daripada perkataan waqara. Waqara itu satu beban. Seperti mana beban berat yang dibawa oleh keldai itu. Keldai sampai patah pinggan-pinggan dia. Waqran digunakan dalam ayat ini menceritakan bagaimana beratnya seorang untuk mendengar, kerana dia bukan pekak. Bukan pekak, tapi berat nak dengar. Seperti ada sumbatan di telinga dia. Bukan dia pekak, tidak, tapi berat nak dengar Quran. Kerana hati dia tu niat tak betul dah. Allahu Akbar. Macam kita lah kalau kita tengok tak, ramai orang baca Quran, tapi nak buat apa? Nak buat azimat. Gantung pada rumah saja. Nak pada Quran dalam bentuk nak gantung di rumah saja. Nak pada Quran nak bentuk nak memberkati majlis. Nak Quran dalam bentuk nak dengar lagu Quran saja. Tak mahu ambil isi kandungan Quran sebut tu, tak mahu. Nak Quran nak belajar tajwid saja. Belajar tafsir malah. Belajar tafsir malah. Duk mai tajwid tu 40 tahun hidup pun duk mai tajwid. Betul dia baca Quran, betul. Kena dia baca Quran tu. Tetapi tafsir Al-Quran tu sendiri. Kenapa dia tidak mentadabbur Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa tak mahu tadabbur Al-Quran? Allahu Akbar. Baik. Ini adalah perkara yang sangat menakutkan kita lah. Kita hidup akhir zaman ni, satu perkara yang sangat menakutkan kita. Wa in yarau kulla ayah, dan jika mereka melihat segala tanda, tadi Allah Ta'ala kata mereka tak dapat melihat. Kalau dapat melihat pun, diberikan hujah pada mereka, adakah mereka akan terima? La yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepadanya. Maknanya kalau dia dengar pun, mereka tidak akan menerima kebenaran. Sebab hati itu bukan nak cari kebenaran. Hati itu nak cari benda lain. Hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang kepadamu, itu secara berdepan, yujadilunaka, mereka membantahmu. Mereka lawan je. Mereka tidak setuju dengan tafsir Quran yang diberikan oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bantah. Mereka kata salah tafsir gitu. Yaqul ladzina kafaru, dakwa kafir itu berkata, itu kafir hak degil tadi, mereka akan kata bagaimana? In hadza asatirul awwalin. Dia kata Quran dongengan orang dahulu semata-mata. Asatiru maknanya dongengan, perkara yang dongeng, cerita dongeng dulu kala. Dongeng yang dibuat-buat bagi mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah salah satu daripada contoh yang Allah Ta'ala bagi mereka tidak mahu menerima Quran. Diberi hujah Quran kepada mereka, mereka tak mahu. Mereka nak kata mereka suka dengar Quran, dengar macam kisah-kisah dongeng. Macam orang yang suka dengar lagu Quran, dengar gitu, tapi tidak mahu nak ambil pengajaran daripada Quran. Begitu juga. Suka dengar Quran tu bagus dah. Daripada suka dengar lagu tu baik dengar Quran, bagus dah. Tapi pengajaran daripada Quran itu tidak mahu. Baik. Ayat nombor 26. Bukan sahaja mereka tak mahu terima tadi, tapi paling teruk sekali, wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wahum yanhauna an, dan mereka menghalang orang lain daripada Quran. Ni kerja musyrikin Mekah dulu. Mereka suka dengar Quran, dan mereka kalau boleh tak mahu bagi orang dengar.
Sebab ada kemungkinan untuk masuk Islam. Ada kemungkinan untuk masuk Islam. Orang sebut benda benar. Bila kita sebut benda benar, ada orang yang tak mau bagi dengar kebenaran. Macam orang zaman sekarang ni, dia kata, jangan dengar lah ustaz tu, dia kata. Jangan dengar ustaz tu, bahaya ustaz tu, jangan dengar dia. Kalau dengar dia habis jadi Wahabi. Contoh. Sedangkan apa yang dia tak bagi dengar tu kebenaran. Kalau kita tak bagi dengar, benda yang tak betul sungguh, tak apa. Kita menghalau orang daripada terpengaruh daripada benda yang tidak betul. Macam Qusas dicerita oleh orang yang disebut sebagai ustaz, disebut sebagai orang panggil ada pendakwah, tapi duk cerita barang-barang karut gitu. Duk cerita barang-barang mimpi, barang-barang apa tu, kita halang orang daripada dengar benda-benda begitu, tak apa. Ni bagi tahu, jangan dengar ustaz tu, jangan dengar. Kalau awak dengar ustaz tu, habislah, terpengaruh jadi Wahabi lah. Gitu. Masa dulu adalah bila kita tanya, bolehkah kita nak baca kitab Ibnu Taimiyah ni, kita kata. Jangan baca kitab Ibnu Taimiyah. Jangan baca. Baca kitab dia tu, jadi Wahabi lah. Dia kata, Wahabi mari kemudian, Ibnu Taimiyah mari dulu. Dia jadi gitu. Kalau musyrikin Mekah, jangan dengar. Kalau mau dengar, habislah. Kerana orang yang dengar Muhammad ni, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, orang dengar, mesti dapat nak beriman. Sebab ayat Quran tu indah, dan dalam bahasa Arab pula. Dalam bahasa Arab dia cukup indah. La hawla wala quwwata illa billah. Wa yan'auna anhu, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Sudahlah mereka halang orang daripada belajar tafsir Quran. Mereka halang daripada orang memahami Quran. Dia pula sombong, rasa pandai, rasa dia betul, tak mahu terima Al-Quran, halang pula orang lain. Dua perkara dia buat. Wa in yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan siapa melainkan diri mereka sendiri. Mereka buat tu tidak ada apa, bagi Allah tetap jadi Tuhan, tapi mereka membinasakan diri mereka sendiri sebab tidak mahu terima Quran. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyedari. Dia tidak sedar bahawa dia telah pun jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Ayat 27 adalah takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi. Ini yang akan terjadi kepada mereka di akhirat kelak. Apa yang akan terjadi? Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Walau tara, dan jika kamu Muhammad melihat, kalau kamu boleh melihatlah Muhammad nanti akhirat macam mana aku nak beri pada dia ni. Idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka diberhentikan oleh malaikat ke neraka. Kalimah wuqifu ni maksudnya berdiri satu tempat, seperti kita sebut wukuf Arafah. Lebih tepat lagi kita sebut wuqifu ni, iaitu diberhentikan oleh malaikat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka bukan saja nak duduk cokoh-cokoh situ depan neraka, tidak, tapi mereka diberhentikan oleh Allah kerana keingkaran mereka. Allahu akbar. Ni termasuklah orang yang tak mau belajar tafsir. Orang yang tak mau belajar tafsir, yang larang orang bila belajar tafsir, bila mari Syiah bawa akidah salah, bila mari puak-puak ni, puak-puak Berelwi ni, puak-puak puja kubur ni, bila mari bawa ajaran salah, akhirnya dia kata kita hak lawan ni hak salah pula. Dia tak mahu terima kebenaran, halang pula orang lain daripada terima kebenaran. Ni betul belaka. Tuan-tuan fikirlah. Nah, hak berkawan dengan kita pun, kita ni biasa begini, hak berkawan dengan kita pun orang kata, jangan berkawan dengan dia. Nak berkawan boleh, akidah dia jangan ikut, sebab akidah dia Wahabi. Nah, dia ingat orang hak ikut tu bodoh-bodoh begitu macam dia. Dia ingat orang hak ikut tu bodoh macam dia juga, pakai ikut begitu je, tanpa hujah, tanpa dalil. Tu benda hak sungguh berlaku depan mata.
Ada yang berkawan dengan saya. Berkawan je. Berkawan sungguh lah. Ada dulu berkawan. Ada hak jadi anak murid kita pun ada. Hak duk mengaji dengan kita pun ada. Ada kawan seorang lagi tu beritahu. Beritahu apa? Jangan duk berkawan dengan dia. Berkawan dengan dia teruk jadi Wahabi. Berkawan dengan dia jadi sesak. Sesak Wahabi. Sesak apa dia pun kita pun tak tahu. Diugut kawan tu. Macam kawan tu bodoh macam dia juga. Duk ikut je tok guru. Nah? Kita apabila mengaji dengan seseorang, kita kena buka dada kita. Buka minda kita. Kita ikut apa yang dia kata berdasar pada hujah Quran dan hadis. Itu yang betul. Itu yang betul. Bukan pakai ikut saja tak tahu. Macam mana orang ikut. Nak tanya tak boleh. Tok guru marah tanya. Itu tak betul cara ikut. Faqalu ya laitana. Mereka kata, celakanya kami, sesat sungguh. Celaka kami, dia kata. Nuraddu, kiranya kami dapat dikembalikan ke dunia. Banyak sekali ayat Quran sebut begini banyak. Berharap nak kembali semula ke dunia. Nak minta balik semula ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami lagi. Baru nak terima Quran. Baru nak terima kebenaran. Atas muka dunia tak mau terima kebenaran. Benda yang benar tolak, halau walai daripada sebut kebenaran. Tiba-tiba dia nak terima kebenaran hari akhirat. Nak balik semula ke dunia untuk terima kebenaran. Wa nakunanna minal mu'minin, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tu. Baru mereka nak jadi beriman. Bolehkah begitu? Baru nak mengaku beriman. Sedangkan mereka jauh daripada keimanan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Ayat nombor 28. Ayat sebelum ni kita sebut 27 tadi, sesalan musyrikin Mekah bila dihadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mereka berjaya dikembalikan lepas daripada mereka minta dengan Allah Taala? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau raddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bal badalahum. Bahkan nyata kepada mereka, bal di sini menidakkan pernyataan dalam ayat yang sebelum ini bahawa tidak ada peluang. Ma kanu yukhfuna min qabl, dan yukhfuna min qabl. Dan apa yang mereka selalu sembunyikan dulu, apa yang mereka sembunyi? Adalah kisah musyrikin Mekah ni dan ahli kitab. Itu pada hari kiamat akan jelas terkeluar mereka dulu. Masa datang muka dunia, tahu Nabi Muhammad itu Rasul, ajaran Muhammad itu benar, tapi mereka sembunyikan kebenaran itu dalam jiwa mereka. Dia menzahirkan kebatilan, sedangkan dalam lubuk hati dia mengaku Muhammad ni. Tapi mereka jadi munafik. Dan keduanya, terbongkarnya kekufuran orang munafik. Mereka hidup zaman Nabi, mereka bersama dengan Nabi dan zaman bila-bila sekalipun. Bukan orang munafik zaman Nabi saja, munafik zaman kita pula terbongkar. Semuanya terbongkar. Allahu Akbar. Sebab itu semua kita akan nampak amalan kita di negeri akhirat. Apa saja kita sembunyikan di atas muka dunia dulu, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walau ruddu, dan kalaupun mereka dikembalikan, mereka tidak akan dikembalikan, tapi kalaulah permintaan mereka itu diperkenankan Allah, boleh balik semula bertemu atas muka dunia, adakah mereka akan beriman? La'adu limanuhu anhu, tentu mereka akan mengulangi apa yang mereka dilarang melakukan, itu syirik. Maknanya kalau Allah Ta'ala bagi peluang mereka balik atas muka dunia, mereka tetap syirik dengan Allah. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka tetap menjadi pendusta. Apa yang mereka dustakan, itu kalau mereka kembali kepada atas muka dunia, mereka akan ubah perangai. Tidak, itu dusta sahaja. Kalau peluang diberi kepada mereka balik ke muka dunia, mereka tetap syirik dengan Allah SWT. Tetap mereka lawan Nabi SAW. Ayat nombor 29, rungutan Allah Ta'ala betapa mereka tidak terima akhirat langsung. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Wa qalu, dan tentu mereka berkata, ini salah satu daripada fahaman mereka, in hiya illa, hidup atas muka dunia ni, dia kata tiadalah hidup yang selain daripada hidup atas muka dunia ni.
Mereka kata tak ada hidup lagi selepas pada mati ni, hidup dunia. Sebab tu mereka sayang sangat ke dunia, tak mahu berterima ajaran Nabi SAW ni. Syirik pada Allah sebab ada dalam fikiran mereka dunia ni dunia. Allahu Akbar. Sebab tu kalimah ad-dunya, kehidupan dunia ni, dunia ni bermaksud dekat. Kerana dunia ni benda yang dekat dengan kita. Kadang-kadang danawa dunia ni dia bermaksud juga dengan rendah. Benda hak kita panggil hina dina. Maknanya benda tak ada nilai. Nak banding kehidupan akhirat. Memang manusia ni terpegun dengan keindahan dunia sebab mereka nampak depan mata mereka. Tapi kalau mereka tengok dengan lubuk hati mereka, mereka akan nampak akhirat tu lebih hebat lagi. Sebab akhirat tu kekal selama-lamanya. Syurga lebih hebat lagi daripada dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tiadalah kami akan dibangkitkan semula. Ni dia. Mereka tak terima akhirat kerana bagi mereka dunia ni dunia lah. Tak ada bangkit semula, tidak ada. Allahu Akbar. Ini merupakan salah satu daripada kefahaman orang musyrikin Mekah dan musyrikin Melayu ke musyrikin mana ke beginilah. Mereka seolah-olah tidak ada akhirat lah jiwa mereka. Dan kalaulah mereka mengaku akhirat pun mereka nak buat jalan sendiri nak pergi ke akhirat. Bukan jalan Nabi SAW. Amatlah buruk apa yang mereka kerjakan apabila mereka buat jalan sendiri tidak mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Macam mana nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala esok? Walau tara, apa kesudahan mereka? Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan sungguh ngeri jika engkau melihat, diulang sekali lagi. Belum pada ni melihat tepi api neraka, ni melihat idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka berada di hadapan Tuhan mereka. Semua mereka akan dihadap di hadapan Allah SWT, orang beriman, beramal soleh, semua. Tapi orang mereka beriman dan beramal soleh amat berbeza dengan mereka. Qala alaysa hadha bil haqq, lalu Allah Ta'ala berfirman, bukankah hari kiamat ni satu benda benar? Dulu kamu kata tak betul, hari kiamat ni tak berlaku, bangkit semula tak betul, ni betul ke tak ni? Dan benar tak betul? Qalu bala wa rabbina, mereka jawab benar demi Tuhan kami Allah. Mereka mengakulah benar di hari akhirat. Tak ada alasan nak beri sebab duk akhirat. Sebab tu ujian duk atas muka dunia ni supaya percaya pada negeri akhirat. Itu ujian yang besar yang Allah Ta'ala beri uji kita. Allah. Qalu fadhuqul azab, Allah Ta'ala berfirman, oleh itu rasakanlah siksa api neraka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa azab neraka ni macam mana? Walaupun mereka sudah mengaku tapi tak lepas daripada azab. Sebab apa? Sebab hak nak mengakunya mengaku dunia, bukan mengaku akhirat. Allah Ta'ala guna perkata fazuku, yang bermaksud rasailah kamu semua. Allah Ta'ala guna perkataan rasa. Rasa. Kalau kita rasa makanan contohnya, bukankah kita dapat rasa kepastian dalam makanan itu rasa apa? Kalau makanan tu setakat cium bau je, mungkin kita tak pasti sedap ataupun tidak. Tapi kalau kita rasa, memang pasti sungguh. Dzukul azab, rasalah yang pasti azab yang aku akan bagi pada kamu. Itu dzuku, rasa. Kita panggil rasa. Hari ni rasa azab. Kalau bau saja, tak dapat pasti lagi. Tapi kalau rasa, pasti. Sebab apa? Mereka nak sangat dulu kesedapan dunia. Mereka lupa sengsara akhirat. Nak pada dunia. Silakan. Bima kuntum takfurun. Dengan sebab apa? Dengan sebab keingkaran kufur kamu pada Allah wa Azza wa Jalla. Dengan sebab tu je. Sebab kamu engkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, itu punca yang pertama kamu diazab. Allahu Akbar.
Jadi ini merupakan ayat-ayat yang berbentuk akhirat. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala nak sebut kepada kita semua supaya kita yakin. Mentauhidkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Dan selalu bersangka baik dengan Allah di atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itu tuan-tuan rahmati oleh Allah, untuk minit-minit yang akhir ni, supaya kita dapat sedar, dapat insaf, dan supaya kita buat ikut sunnah Nabi SAW dalam berakidah, dalam beribadah dan sebagainya. Semua sekali. Barulah hidup kita ni rasa tenang dengan Islam yang betul yang dianuti oleh sahabat Nabi SAW. Kita tak boleh lari daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada sebarang perkara-perkara yang kita rasa benda tu benda yang baik tapi agama kata tak baik. Kita tak boleh lari juga perkara tu. Tetapi kita boleh lari apabila kita mengaji dan kita belajar dan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Kita boleh ambil pengajaran. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan semua, biarlah kita duduk dalam keadaan bersederhana dan tidak gulu dan tidak melampau dalam apa sahaja kehidupan kita. Biarlah kita hidup di atas muka dunia ni dengan secara bersederhana dan tidak gulu dan melampau. Tidak. Supaya hidup kita betul-betul berada pada manhaj yang benar berdasar pada sunnah Nabi SAW. Sekadalah itu untuk petang ni, insya-Allah. Esok kita sambung lagi pada ayat yang ke-31 sampailah pada ayat seterusnya. Dan ayat 31 esok berkenaan dengan Allah Ta'ala sebut itu warning di negeri akhirat. Lagi bagaimana Allah Ta'ala sebut bahawa mereka telah rugi, maka sungguh telah rugilah orang yang mendustakan. Kerana rugi sebab apa? Sebab mereka tak jumpa cari jalan akhirat. Mereka jumpa cari jalan atas muka dunia saja. Dunia hak mereka atur tidak sampai ke syurga Allah, tapi ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahayanya syirik. Bahayanya apabila manusia tidak mentauhidkan Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.